Bahagian pengenalan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua pelajar. Hari ini cikgu akan ajar awak semua bab 1 yang bertajuk Makmal Sains Anda. Sebelum tu, cikgu nak semua pelajar buka buku teks sains dan lihat bab 1 pada halaman 9 hingga 14. Sebagaimana yang kita ketahui, makmal sains merupakan sebuah bilik yang dihaskan untuk menjalankan sesuatu kajian ataupun eksperimen saintifik. Cuba lihat gambar di dalam buku teks ini, terdapat pelbagai alat radas yang disediakan di dalam makmal sains. Siapa tahu apa itu alat radas? Contoh alat radas ialah tabung uji, bikar dan silinder penyukat. Memandangkan semua pelajar sudah memahami serba sedikit mengenai bab ini, jadi cikgu nak bawa semua pelajar pergi ke makmal sains sekarang. Mari. Bahagian kedua, alat radas. Terdapat pelbagai jenis alat radas di dalam makmal sains. Raja di bawah menunjukkan beberapa jenis alat radas yang biasa digunakan. Anda harus tahu apa itu alat radas. Anda juga perlu mengetahui tentang kegunaan pelbagai alat radas. Alat radas ialah perkakas khas yang digunakan untuk menjalankan uji kaji. Apa contoh alat radas? Ini adalah contoh-contoh alat radas. Yang pertama ialah tabung uji. Fungsi tabung uji untuk mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. Yang keduanya ialah bikar. Fungsi bikar adalah untuk mengisi bahan kimia dan cecair. Seterusnya yang ketiga ialah kelalang berdasar rata. Fungsinya ialah untuk mengisi bahan kimia yang digunakan dalam penyediaan gas tanpa proses pemanasan. Selain itu, contoh alatan radas yang keempat ialah silinder penyukat. Fungsinya adalah untuk menyukat isi padu larutan dengan tepat. Contoh yang terakhir ialah mikroskop. Fungsi mikroskop untuk menyiasat objek kecil seperti biologi sel, kultur sel. Faham, cikgu? Bahagian ketiga. Berikut merupakan 6 gambar rajah simbol amaran berbahaya. Yang pertama ialah bahan mudah menghakis. Bahan ini bersifat menghakis, jangan sentuh bahan kimia ini kerana boleh melacurkan kulit. Sekiranya terkena pada kulit, cuci dengan air yang banyak. Contoh bahan ialah asid pekat dan alkali pekat. Seterusnya ialah bahan mudah terbakar. Bahan ini mudah meruat dan terbakar. Jauhkan bahan ini daripada sumber api atau haba. Gunakan bahan ini mengikut arahan dengan cermat, contohnya alkohol dan petrol. Kemudian bahan radioaktif. Bahan radioaktif mengeluarkan sinar radioaktif yang menyebabkan kanser. Contoh bahan ialah uranium dan plutonium. Seterusnya ialah bahan merensa. Bahan kimia ini boleh menghasilkan wap atau asap yang memedihkan mata, hidung dan tekak. Elakkan daripada menghidu wap dan asap ini. Gunakan bahan kimia ini dalam kabut asap. Contoh bahan ialah klorofon dan amonia. Seterusnya ialah bahan beracun atau toksik. Bahan kimia ini merupakan bahan kimia beracun atau bertoksik. Jangan makan, minum, hidu atau merasa bahan kimia ini. Contoh bahan ialah merkuri dan klorin. Yang terakhir ialah bahan mudah meletup. Bahan kimia ini mudah meletup. Gunakan bahan kimia ini mengikut arahan dengan cermat. Contoh bahan ialah gas butana dan gas hidrogen. Murid-murid, selamat datang ke makmal sekolah. Sebelum cikgu benarkan kamu masuk, mari kita lihat dahulu peraturan yang perlu dipatuhi semasa berada di dalam makmal. Berikut adalah 10 peraturan berada di dalam makmal. 1. Jangan masuk ke dalam makmal tanpa kebenaran. Jangan mulakan eksperimen sebelum diarahkan oleh guru. Baca arahan dan fahami eksperimen terlebih dahulu. Gunakan semua bahan kimia dan peralatan dengan betul dan cermat. Dilarang minum, makan dan bermain-main dalam makmal. Dilarang mengeluarkan peralatan dan bahan kimia dari makmal. Kembalikan peralatan dan bahan kimia ke tempat simpanan asal jika dialihkan. Pastikan tempat menjalankan eksperimen sentiasa kemas dan bersih. Cuci semua peralatan dan buang bahan buangan mengikut kaedah yang betul. Cuci tangan dengan air sabun sebelum meninggalkan makmal. Seterusnya, langkah-langkah keselamatan ketika menggunakan bahan kimia dan radas. Jangan halakan hujung tabung ke arah diri sendiri atau orang lain. Gunakan cermin pelindung mata ketika mencampurkan atau memanaskan bahan kimia. Jauhkan bahan kimia yang mudah terbakar daripada sebarang sumber api. Jangan merasa atau menghidu bau kecuali dibenarkan oleh guru. Jadi, kamu semua sudah bersedia untuk bereksperimen? Baiklah pelajar semua, kita akan teruskan dengan beberapa soalan pengukuhan.
Bahagian pertama, mengenal pasti alat radas. Ada tak pelajar yang boleh bantu cikgu untuk jawab semua soalan-soalan ini? Silinder penyukat, kaki retort, tabung uji, kelalang kon. Bagus, kamu dapat jawab dengan betul. Bahagian terakhir, langkah keselamatan di dalam makmal dan ketika menggunakan bahan kimia dan radas. Pelajar perlu tanda betul atau salah pada penyataan berikut. Bagus pelajar semua, kamu semua dapat jawab semua soalan dengan sangat baik. Itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih.